Okay. Assalamualaikum dan apa khabar internet? Jadi hari ni aku jadi host. Aku decide untuk buat podcast dan aku menjadi hostnya. Yay! Walaupun YouTube ada 26 subscriber saja. Jadi dalam podcast ni, jadi macam mana nak intro yang sesuai? Podcast ni aku buat, tujuan utama podcast ni ialah just untuk sembang apa benda yang kita orang nak sembang. Jadi untuk introduction sikit, aku hari ini bersama dengan 3 orang, iaitu Atok, Hasif Ryan dan Mar. Hai. Hai. So introduce yourself. Okay, then nak start dengan saya ke? Mar. Ya. Hai semua, saya Mar atau orang kenal saya dengan komik Mar atau satu lagi Siti Mariam. Saya adalah freelance comic writer dan saya sekarang ni buat komik webtoon series yang masih lagi ada dekat webtoon Canvas yang bertajuk Cerita Ala Kacu. Dia cerita mengenai brat kidnapping. Dan kemudian saya walaupun saya ni freelance comic writer, tapi saya tak ada pengalaman sangat melukis komik dan saya punya background lebih kepada jurusan degree Sains Fizik Industri dan saya tinggal dekat Selangor. Okay. Wow. Okay, Abang Cik. Okay, hai, saya Ryan. Saya penulis novel untuk novel Kimera Naga Terakhir dan Khayalan terbitan Iman Publication. Jadi sekarang ni saya tengah juggle 3 projek cerita yang lain yang tak tahu bila nak tu. So doakanlah semua cerita saya dapat diselesaikan ASAP. Okay. So the last one, Atok, go. Hey, aku Atok. Walaupun Atok aku paling muda kat sini. Student lagi kat UiT. Dan aku dia apa? Aku freeloader je biasa. Aku most of the time I help Mar dengan dia punya komik. Proofreading, editing, reviews. Kalau dia ada masalah apa-apa dia tanya aku. Yep, Atok the best pengkritik dan juga proofreader untuk improvise cerita dan komik. Jadi so sebelum ni kita orang dah pernah try untuk voice record ni. Lepas tu Mai dia tanya aku apa sebenarnya tujuan aku buat podcast ni. Jadi sekarang ni aku nak macam mana? Aku hanya bagi tahu jawapan versi aku saja. Dan aku rasa macam korang 3 mesti ada sebab korang sendiri kan kenapa korang sanggup buat podcast ni. Jadi kalau aku punya sebab ialah sebab utama aku nombor 1 ialah untuk mengenali komuniti komik atau komuniti penulis lah senang cerita. Sebab aku start YouTube ni pun apa semua pun kalau ada big dream aku ialah untuk start aku punya publication sendiri. Tapi yang tu just a dream lah. Okay, just a dream lah takat ni. Jadi yang tu lah, kalau korang 3 ni pun apa matlamat sebenarnya korang yang sampai bersetuju nak buat podcast dengan some random Pikachu. So Atok, go. Aku join sebab Ma tiba-tiba ajak. Aku join sebab for fun most of the time. And since aku rasa juga macam podcast ni would be a good time to introduce the concepts, some concepts, or introduce people to macam mana how the scene works locally kat Malaysia, right? Okay. Nice. Walaupun aku ni kira orang baru juga, tak ada nama pun. bawah tanah je buat kerja. Tapi itulah aku pun join. Kalau aku famous boleh juga. Okay juga kan. Okay. Boleh je. Kalau untuk kes saya sebenarnya unik sikit tau. Sebab sebelum Ahmad Pikachu ni bertanya kan, sebelum ni ada tau ramai orang ada tanya saya beberapa soalan yang sama lah. Contoh macam mana nak buat komik, atau macam mana nak perbaiki, macam mana nak improving semua. Tapi kalau ikutkan sebab utama saya memang sebab nak seronok nak cari orang berborak satu. Lepas tu satu lagi saya nak meluahkan apa yang saya rasa, sebab selalunya kan saya suka bedah komik, manga tau dekat luar negara, dan kadang-kadang saya macam nak bagi tahu orang apa benda yang saya bedah selalunya lah, sebab untuk saya perbaiki atau apa benda yang saya berjaya apply, tapi tak berjaya pun selalunya, just cuba je sebab kita tak tahu tau macam mana nak improving semua. Sebab secara jujurnya saya tak ada idea tau apa benda yang saya buat ni semua. Jadi ada tempat untuk orang bercakap, lepas tu ada orang kata saya salah, saya sebenarnya saya suka. Tu yang saya excited
bila ada peluang untuk macam cakap dan juga bagi tahu apa benda yang saya terfikir yang ada orang tanya saya. Kemudian bagi tahu dengan Ahmad Pikachu dengan semua orang. So, Basically kita orang ni jenis yang suka sembang lebat lah. Ya. boleh nanti tengah belum. Tengok tiba-tiba ada cerita satu dua. Macam mana ni? Itu abang Cip ngapa mau buku saja ke apa ke? Macam mana? Aku pun join ni pun sebab apa? Sebab macam seronok. So kalau ada orang nak tanya soalan ke apa, nak sedikit idea ke, mungkin aku boleh tolong provide lah benda tu, macam mana nak menuliskan, nak baca ke. Sudah aku lalu apa ni. Tapi senang cerita memang aku join just for fun lah. Mana tahu kalau aku famous nanti saya kat Ahmad Pikachu lah sebab platform ni. Ya, sebab utama memang just for fun je, just nak borak-borak. Okey lah juga. Aku takut juga macam apa hal korang tiba-tiba accept je dengan aku ni. Entah underground lah juga tiba-tiba je. Tak apa, kita sama-sama famous. Kita pun sama-sama budak-budak baru nak up jugalah. Because aku rasa untuk Malaysia ni diorang macam tak ada siapa nak tengok Kan? kalau Betul. so tak ada ke orang cakap pasal ni, ada lah, tapi benda tu kadang-kadang cerita tu pun mungkin tak komprehensif sangat. So kalau ada podcast ni bagus lah kalau kita boleh bincang apa-apa kan. Tapi kan kalau untuk episod ni mungkin satu santai dulu kot. Next episode atau next lagi mulalah kita detail lagi kan. Si Pikachu ni dah tahu dah macam surprise Pikachu face. Tapi betul lah juga sebab aku buat ni pun macam selalunya orang jaranglah cerita nak jadikan komik ke penulisan ke sebagai career. Yang tu yang macam at least ada benda yang kita boleh beritahu, tak apa lah, yang tu lah. Kalau ada orang nak jadikan, sebenarnya nasihat saya yang pertama sekali jangan jadilah sebab awak akan stres. So macam mana tu? In my case aku for fun je. Tengok ada aku buat kerja tiba-tiba. And daripada aku asyik sembang lembat tak ada orang tahu kan. Nak ikut kerja aku lebih kalau kurang. ikutkan apa yang saya buat ni semua shot sendiri tau sebenarnya. Saya shot sendiri gila-gila. And as of now pun it's really hard to progress unless you know the right person and know what to do. Kan? Okay. Itu yang pentingnya, jumpa orang, lepas tu orang bagi tahu untuk improvise semua. Jadi itu yang saya bersyukur juga Ahmad Pikachu PM saya. Dia tak tahu ada fan Tak fan ada. banyak. Dia je macam aku tak layak. Tu Abang Hasif kalau penulis macam mana? Kalau orang habis sekolah terus kata aku dah jadi penulis. Pertama sekali good luck. Yang kedua pandai kau lah. Pandai Tak, memanglah sebab even kalau nak buat komik pun siapa tak tahu. Benda pertama yang kena buat kan, kau kena gagal dulu. Kau kena buat semua benda silap dulu. Lepas tu kena hamboi attack semua. Struggle tu betul awal-awal tu. Memang struggle gila. Sebenarnya kan, kalau Ahmad Pikachu nak tahu saya tak reti langsung melukis tau. Betul apa? Macam mana boleh jadi masuk? Kenapa saya masuk? Sebab saya sebenarnya kan, saya ada idea cerita tau asalnya. Masa tu 2014, saya start buat blog masa 2010. So kiranya saya memang buat cerita banyak jugalah. Tapi masa saya buat cerita tu, yang lawaknya daripada 2010 sampai 2014 tu, tak ada siapa baca cerita saya sangat tau. Sebenarnya daripada kawan-kawan saya lah. Tapi tak ada siapa kenal saya tau. Dan saya tak kisah apa sebenarnya. Cuma saya baru sedar lepas tu saya jumpa Zami. Kemudian saya minta Zami macam nak cubalah macam jadi try hantar ke novel. Kena reject tau. Diam atau mana-mana publisher lah. Semua diam. Lepas tu kemudian daripada Zami tu saya kenal dengan Komichat. Lepas tu dengan Hasif, dengan ramai orang kan. Jadi saya ingat macam nak cuba buat komik lah. Saya cuba nak kolaborasi dengan orang. Tapi tak dapat langsung tau. Orang macam ingat saya scammer.
basically untuk para pendengar yang dengar podcast ni kan, first advice kita akan bagi ialah have fun. Ya, sebab lepas tu apa nama ni sebelum saya masuk misi apa nama tim misi tapi sebelum tu saya ada kenal dengan seorang artis nama dia Rahmat Aspar. Dia yang first nak collab dengan saya tau. Tapi dia kata dia tak faham tau apa benda yang saya buat ni. Jadi dia suruh saya lukiskanlah mat lidi ke dalam mat lidi. Dia suruh saya buat je. Lepas saya buat, dia kata buat apa teruskan lagi buat. Lepas tu dia suruh saya buka Facebook, buat lagi. Jadi saya buat je lukis semua mat lidi. Daripada situ yang baru saya macam bertambah sikit bilangan orang tau. Daripada 1 kepada 10 orang. Daripada 10, 11 orang. 12 orang. 13 orang. Sampai 20 orang tak silap saya. Lepas tu Sekarang berapa reader kau sekarang? berapa video saya? Kalau ni dekat Facebook dekat Facebook page saya, jap saya check balik. Adalah Sikit je, tak beberapa. banyak pun. Tak ramai berapa? Sikit je. Ya, sebab saya dah lama tak aktif dekat Comic Ma. Saya ada 2,364 orang yang like saja. Kau ingat senang dapat 2,000 Okey. tu. Tak Yang memang tu lah sebab dah bertahun 2,000 dia sebab sikit. cuba daripada Kau? situ lah. Walaupun kau lagi. Lepas tu Insta apa nama? lagi. Saya ada juga belajar daripada Tuan Aziz Salam juga macam mana cara buat thumbnail, macam improvise dengan Irfan Foner. Tapi kayaknya saya macam belajar dengan ramai orang jugalah untuk benda ni semua. Dia tapi selepas tu saya banyak menulis komik sendiri lah. Kiranya saya banyak buat thumbnail semua, buat selalunya orang tak faham sangat thumbnail. Kiranya saya banyak lukis mat lidi lah selepas tu. Sampailah saya pergi buat kerja gila. Saya pergi hantar lukisan mat lidi saya dalam competition. Masa tu Sikkom 2015 ke macam tu. Orang kritik saya gila-gila kau dekat situ. Orang tu apa? Macam public ke memang ada juri dia khas? Public lah. Public. Masa tu Sikkom masa tu dia ada sistem macam orang komen tau. So semua orang suruh saya lukis serius tau. Mereka memang kritik saya kau lah. Tapi masa tu sebab saya tak tahu langsung tau macam mana nak buat komik. Jadi saya cuma gelak-gelak aje lah. Lepas tu dia orang kata lah ada yang defend saya juga. Tapi kebanyakannya kritik saya lah. Bertahun-tahun dia orang kritik semua lukisan mat lidi saya. Mampus. Tunjuk sikit kau tak nak tunjuk aku. Nanti aku tengok kan. Aku pun nak kutuk kau ajak. Bukannya saya ada tunjuk Atuk dulu. Mana ada. Sebab Atuk memilih cerita masalahnya. Dia tak, Atuk kadang memilih cerita juga. Saya tak expect Atuk tak tahu. Kalau contoh lain kali saya tunjuk Well, aku kan tahu semua benda. Yelah, memang lah. Jumpa ni bagus aku baca. Yelah. Tapi lepas tu yang tak boleh belahnya, selepas competition tu ramai orang nak collab dengan saya lah. Time tu lah dah ada nama. Saya start ada nama lepas Share With Yours, pemenang juara Sikkom time tu nak collab dengan saya untuk cerita yang saya buat tu lah. Dia nama tajuk cerita tu Sobri dan Esa. Cerita tu saya upload lepas dia lukis tu dapat dalam 700 hampir 700 lah masa tu share. Hampir 700 share. Wow. Okay. First gila. So daripada selepas tu yang saya terus upload je hampir semua cerita saya dalam Facebook dululah. Saya setiap bulan macam upload satu one shot story lah. Daripada situ. Lepas tu ada juga saya try hantar ke karya mat komik yang lain juga. Tapi asyik kena reject lah time tu. Dia kan menilai macam mana ni? Tengok lukisan ke tengok cerita ke macam mana? Diorang tengok cerita dengan lukisan juga tau. Cuma kalau nak tahu diorang punya kriteria kan, kena tengok karya diorang sekarang ni tau. Macam mana penceritaan, macam mana kualiti penceritaan atau lukisan. Sebab tapi jujurnya sampai sekarang saya masih lagi kena reject tau cerita. Ada yang saya sampai perbaiki 10 kali lah. Tapi kalau compare komik misi angkasa paling banyak kena reject lah. Hampir 20 kali bukannya kena reject lah. Saya kena perbaiki silap ayat. Kira sekali misi angkasa tak jadi bestseller kan? Ya, dia tak jadi bestseller. Tapi tak apa sebab bestseller ke? Sebab saya tak ingat sebenarnya. Tapi dulu dia first cetakan dalam 13,000. Dia terjual sold out semua dalam masa, saya tak ingat dalam masa berapa lama. Tapi sekarang ni dah cetakan kelima. Dah setahun lebih kan. Daripada 2018 tak silap saya. Dah cetakan kelima atau keenam. Dia tak bestseller kau. Apa benda yang tak bestseller ni? Apa benda yang tak bestseller ni? Sebab
ada time saya cetak sendiri komik saya tau dekat Zain. Tak laku. Saya jual online pun tak laku. Tuan-tuan, puan-puan ni lah komik marah korang yang rendah hati sangat. Kesian aku. Tak, masalahnya kalau orang kata saya famous pun saya tak tahu tau. Sebab saya bukannya dapat nampak tau. Saya tak tahu apa yang orang fikir tentang saya pun. Tak apa, insyaAllah nanti ada. Amin. Dapatlah tu. Alhamdulillah. Dengar cerita korang macam dramatik gila je. Aku duduk macam tu, aku baru masuk uni, aku baru masuk WhatsApp otaku uni time tu. Pasal aku pun jenis sembang kuat. Dan macam time tu the situation dalam WhatsApp tu, kau tahu macam 4chan lah. Serius ada 4chan Malaysia kat sini? Tak adalah, but the style banyak kutuk. Okay. Lantang-lantang macam 4chan WhatsApp tu. Okay. Time tu tahun 2015, sekarang ni 2020 still ada aku chat. Dulu ada 130 members kot. WhatsApp tu? Oh shit, 200 members. 200 gila. Aku benda tu macam slowly naik lah. Mestilah ada orang ada je orang tak suka macam dia punya mood ataupun style dalam WhatsApp tu. So ada orang banyak lah keluar. Tapi aku stay daripada awal sampai sekarang lah dalam WhatsApp tu. Dan masa awal-awal tu memang aku tukar kutuk lah. Siapa-siapa aku main kutuk lah. Kau punya shit. But then at that time aku jenis yang aku memang jenis yang rude time tu, tapi aku tahu apa yang aku suka, apa yang tak. So at that time aku cuba nak find out kenapa aku suka benda tu. So mulalah baca video essay pasal cinematography, pasal comic art, pasal director, analisis plot, and then so on and so forth. Lepas tu macam unorthodox gila kan. Macam basement dweller je di mana kerja. So masa aku rasa bukan first orang jumpa kenal aku, first circle circle yang daripada kita adalah beberapa kawan kan, circle dia orang ni kenal aku masa Empirik karya Nisrina dengan Tika baru keluar. Time tu 2018 ke 2017. Time tu pilot dia orang baru keluar dengan first episode, dan aku rasa masa for that time that was the best Malay comic that I've ever seen. Screw Gempak, screw everything. I thought that was the best comic that I've ever seen from Malaysia. Aku kena cari dua komik tu pula. Kan? Kau kena baca. Tapi time dia keluar kat Sukomi. Okay. Sukomi sebelum tu dia Supreme. Sebab saya tahu benda tu sebab saya dengan Hasif pernah kena appointed jadi editor untuk pertandingan tu lah. Sikom dengan Sikom pula, bukan Sikom. Yang tu lain. Supreme dengan Sukomi lah. Dulu nama dia Sukomi. Kan? Dulu nama dia Supreme. Selepas tu dia tukar jadi Sukomi lah. Sekarang ni Sukomi dah tak ada. Tapi masa dia orang masuk pertandingan tu, masa dia orang post kat Facebook sampai kat aku, timeline aku. Lepas tu ada member pun share kat aku. Member yang UIA aku pun dalam circle ni juga. So macam berpusing. It does matter who you know lah. Betul lah. So pusing-pusing kat situ dapat kat aku. So I was so macam terharu ataupun terkesima ataupun terkesan dengan cerita tu, sampai aku tulis satu analisis dalam komen, satu analisis chapter dalam komen. Berapa panjang tu? Aku berani tapi panjang gila. Aku rasa it's like 3 or 4 paragraphs, and it's kalau orang yang baca cerita tu, it's about the character punya interaction and how I find macam certain ideas and concepts dapat diterangkan dengan clear oleh Nisrina dengan Tika lah. Malangnya Empirik tak sambung-sambung, sedih aku. Dia sampai saya pun sedih. And because that story untuk aku, Nisrina, Tika, kalau kau dengar kan, that story banyak potensi, sangat banyak potensi if you know how to do. Kita kena pastikan dia orang dengar. But it came to a point aku macam interact dengan dia orang sangat tau, sampai dia orang nak dengar, sampai aku message kat FB macam, "Woi, cerita kau ni macam mana?" Aku boleh kata jadi fan getar. Kau jadi stan lah gitu. Stand lah sampai dia orang minta nak jumpa aku, macam jom jumpa hari tu kat Subang Perit. Wow. Sampai nak bincang pasal plot ataupun direction or something. Somehow kan pelik tau. Pelik gila kan. Tapi yang tu lah aku nak bagi tahu untuk orang yang dengar ni kan, kalau korang nak masuk atau nak cuba ke bidang
penulisan dengan komik ni kan, aku rasa komuniti korang yang paling senang nak contact, yang paling humble lah bagi aku. Saya tahu rasa ada lah. banyak je lagi sebenarnya sebab ada banyak lagi contoh macam komik Fiesta, Sebab satu lagi orang-orang kat Malaysia ni macam, aku tak adalah kata asobia berpuak-puak ke apa, tapi macam fragmented. Dia sini ada circle dia, sini ada circle dia. It just so Betul, happens agak. circle aku circle mak sama. even yang tua dengan muda pun fragmented tau. Memang saya tak tahu kenapa kita semua macam tak tahu antara satu sama lain. Dia pelik tau. There's a few leading figures lah kalau kau tengok, kalau kau cari lah. Tapi most of the time it's like dia orang buat hal sendiri. So I feel like once you engage yourself dalam discussion antara kau sebagai leader dan diorang sebagai creator, aku rasa benda tu jarang berlaku dalam society, community kita. So benda tu jadi bahagia lah, sebab lagi benda tu tak ada, lagilah benda tu bahagia. Betul. So tu cerita 2018. Lepas tu buat hal sendiri. Kita ni ada mutual. Aku dengan Mak dengan Asif ni ada mutual. Okay. Nama dia Carol. Carol tu budak IA. Dia kenal aku. Dia kenal aku daripada grup otaku lah tu. Okay. Masa tu aku tak kenal Asif dengan Mak lagi. Aku kenal pun kat Facebook. Malah nak komen lah tu. Dia orang selalu share post. Aku pun tak lihat langsung. Aku kalau Facebook ke apa, aku susah nak react. Saya sebenarnya saya tak tahu tak wujud Atuk. Sampai Kevin bagi tahu saya pasal Atuk lah. Sebab masa tu saya ada cakap dengan Kevin juga, Kevin boleh awak proofreading cerita saya ke? Lepas tu Kevin bagi tahu saya, sorry, saya tak ada knowledge untuk tolong awak. Jadi dia katalah, tapi saya perlukan orang yang boleh betul terang bagi tahu saya yang apa yang saya buat ni salah. Lepas tu boleh bagi tahu saya mana yang saya nak baiki lagi. Lepas tu dia kata, saya kenal seorang ni. Apa nama? Lepas tu dia bawa saya pada Atuk lah. Lepas tu Atuk kau pumpang attack saya. First impression yang mantap. Yalah, even the first interaction saya dengan Hasif pun sama juga. Benda pertama saya buat, saya jumpa Hasif, saya attack dia juga. Saya kata, saya kritik dia. Haters jadi lapus. Haters jadi member kan. Haters jadi member. Gila. Itu Ada setengah orang kita jadi haters terus. Dia kena kental agak. Dia kena betul. kalau biasa kalau kena interaction kau kena kental lah. Kau kena direct, kental dan komprehensif. Betul. Okay. Betul apa? Bang Hasif, bang kerja cikgu kan? Jadi apa hal nak cuba lagi jadi ni? Penulis, padahal cikgu dah, kalau macam orang biasa fikir dah cukup stabil dah, buat apa nak jadi penulis lagi? Sebenarnya aku jadi cikgu ni sebenarnya kena paksa mak ayah. So nak jadi penulis ni sebenarnya impian aku sejak sekolah menengah lagi, tapi yalah nak jadi penulis ni dia punya income pun tak stabil lah, macam menjadi ke tak menjadi pun macam tak secure benda tu. So itulah pasal aku jadi cikgu. Unless kau punya tulisan tu bestseller consistent, I don't think it's a good idea kalau fully invest lah. Boleh lah. Tapi masalahnya aku ni dah 10 tahun lebih menulis, tak satu bestseller pun tak ada lagi. Yang Khayalan tu okey lah. At least nak dekat 2,000 copies tu kira my first almost 2,000 copies lah yang terjual. Itu yang firstnya. So itu kira first breakthrough lah. Aku rasa komuniti buku pun lagi fragmented lah dari komik. Apa dia? Aku rasa komuniti buku Malaysia lagi berpecah daripada komik. Ya ke? Saya rasa macam lagi united tau. Lagi kenal lagi tu semua. Kalau aku rasa buku macam sikit banding komik lah. Kalau komik komik dia macam underground tau. It's like semua buat hal sendiri. Kalau novel you know which circle away. Macam budak ni publisher tu. I see. Sebab tu macam dah lah industri, aku rasa industri buku Malaysia besar lah juga. So ramai lah orang. So ramai lah dia punya circle dia. Cuma kalau artis komik ni depends jugalah. Kalau kau kenal orang yang bagus dan humble, shock lah. Kalau kenal yang shade, tak best lah. Aku biasa jumpa ramai shade daripada yang bagus. Tu masalah dia. Ramai yang talented tapi perangai macam shade, aku tak boleh lah.
Dia macam mana? Macam apa? Dia ada satu one hit wonder ke, lepas tu terus bongkak ke macam mana? Dia macam Tu, buka lah. bong- Dia kau bayangkan Atuk ni dia kuat mengkritik tau. Tapi kalau Atuk yang mengkritik, aku tak akan rasa apa panggil? Rasa tau. Tapi kalau dia ni kalau dia yang dia dah masuk aku memang sakit hati terus sebab pertama dia pelekehkan, dia buat orang yang berusaha ni nampak bodoh. Itu je lah yang aku tak suka. Macam contoh baru dulu dia ada tulis apa status dia cakap Nanti orang ni tahu lah. boleh cerita ke? Tak boleh tak apa. Ikut abang lah. At your own risk. Okay, I won't take the risk then. Okay, tukar topi. Kau tak boleh tu macam ni. Kau berbual kita tu. Kau cerita lagi kau try sensor sikit lah. Saya dapat Kau try sensor. Jangan name calling siapa-siapa kat sini. Jangan keluar nama. Aku takkan mention nama. Tapi tak apalah, I won't take the risk. Pikachu next stop please. Okay. Jadi untuk macam korang seorang editor pergi komik penulis kan. Orang editor. Macam kalau ada budak datang tengok cara macam mana first step apa yang paling sesuai untuk dia buat. Maksudnya dia nak try benda ni jadi career, apa benda aku kena buat dulu? Well, untuk aku suruh try je. Dia kalau komik kau try lukis komik. Kalau novel kau try lukis novel. Lukis novel, tulis novel. Tulis cerita. Actually kan kalau pasal buat komik kan orang kata cuba lukis komik kan. Ni secara jujurnya lah daripada pengalaman orang yang tak pernah buat komik, yang saya start buat komik lepas saya habis graduate macam umur 24 tahun macam tu lah. So sebenarnya kan benda tu susah nak cakap tau, lagi-lagi bila orang tu tak tahu melukis. Awak tahu tak apa benda yang saya cuma tahu melukis masa saya 2014? Bulat, segitiga dan segi empat. Betul, aku tak tahu. Benda tu je aku tahu. My God. Aku rasa lepas podcast ni banyak lagi fans tu macam aku boleh jadi. Aku cuma tahu bulat dengan petak aku boleh jadi. Code and code macam ada dalam alam code bar. Itulah ni lah kalau engkau memang betul-betul tak tahu langsung macam mana nak buat nak melukis langsung kan. Saya rasa kan at least kan mesti ada orang pernah belajar buat karangan bahasa Melayu tau. Macam tahu kan kita buat cerita kena ada pengenalan, perkembangan dengan peleraian. Kiranya kan korang kena belajar macam mana nak habiskan cerita korang tau. Dengan 3 benda tu dulu. Selepas tu kan korang cuba macam bahagikan benda tu, pemudahkan dia lagi tau. Cuba buat dalam satu muka surat. Macam mana? Lepas tu kan kalau susah sangat kan korang kena, ni saya terpaksa cakap tau, korang kena belajar meniru tau. Rujuk daripada mana-mana cerita yang korang suka. Lepas tu cuba buatkan dia jadi macam satu cerita dalam satu muka surat. Buat satu muka surat dulu tau. Sebab satu muka surat je kita mampu. Kita tak mampu buat benda lain lagi. Ni untuk karangan komik ni. Ni untuk maksudnya untuk komik lah. Buat dalam satu muka surat. Kalau untuk karangan pun boleh buat juga dalam satu muka surat. Cuma just buatkan satu cerita tu nampak menarik tau. Yang penting sekali kita kena belajar macam ni nak jadikan dia nampak menarik dulu. But the first step is always try to do it. And try dulu. number 2 is try to macam apa yang kau dah belajar practically macam karangan tu lah. Try to implement it or find a way to implement it with what you're doing. Betul. Yang penting sekali kena belajar macam mana nak habiskan cerita lah. Jangan buat cerita panjang. Kalau buat cerita panjang memang awak akan menangis dululah. Saya kau menangis lah tunggu One Piece tu berapa orang meninggal sebelum habis. Mula dengan cerita simple dulu. Mula dengan cerita simple dulu. Cerita macam saya nak pergi ke tandas. Lepas tu saya kau tak habis dengan tandas kan? Saya memulas. Lepas tu akhiri dengan cerita, boleh tak saya pergi ke tandas cikgu? Lepas tu cikgu kata, tak boleh. Dah plot twist cerita dah. Kau tahu nanti aku rasa ada orang plagiat lah idea kau sekarang. Yelah memang lah. Idea dah tak original dah sekarang.
Tak apa. Cubalah try daripada benda yang simple tu saja. Dah jadi komik 4 petak tau. Betul tak? Dia paling senang kalau kau nak buat fun kan. Kau buatlah shitpost dalam Fokoma punya style. Yang tu memang senang lah. Dan Fokoma tu adalah komik 4 panel tau. Just cari je mana-mana komik 4 panel, buat komik 4 panel daripada situ dulu. Memang masa saya dulu pun saya buat komik, tapi saya tak buat 4 panel tau. Saya buat 3 panel. Lagi tak boleh belah dekat saya punya Facebook dululah. Kenapa 3? Sebab dulu saya main dengan 3 act. 3 act ni apa nama? Cara penceritaan start, middle, end. Kiranya permulaan, perkembangan, peleraian. Saya buat 3 tu saja sebenarnya. Saya tak buat yang 4 tu sebab tahu ada 4. Saya cuma tahu 3 je. Tu yang tak boleh belah je tau. Asif ada apa-apa nak tambah? Aku pula jadi moderator. Tak apa nak. Tak apa, sila. Asif ada apa-apa nak tambah? Apa kalau untuk first ni ialah memang nasihat aku tulis je lah. Tapi kalau nak jadikan career tu, nasihat aku better lupakan dulu. Better lupakan dulu. Kalau boleh, sebab penulis ni sad to say mostly cannot survive on royalty alone. Kau tahu tak kau buat apa sekarang? Sekarang ni ironiknya kau dah lah cikgu. Kau ajar budak-budak. Okay. Masa dalam podcast ni kau suruh budak-budak lupakan impian diorang tau. Tak, aku tak suruh lupakan, tapi fikir ayat kau tadi lupakan. Ayat tadi lupakan dulu tau. Lupakan dulu, tapi teruskan juga. Tapi inilah ada biar perancangan jangka panjang lah. Expect the first 10-20 years you will 10-20 tahun pertama tu mungkin tak boleh jadi bestseller lagi. Mungkin tak boleh jana income yang stabil lagi. So in the first 10-20 years tu adalah macam survival years lah. So carilah kerja stabil ke macam mana ke. So basically kerja stabil ni dia bunyi macam remeh tau. Tapi sebab kita penulis, kita macam kena cari sesuatu yang di luar bidang penulisan kita. Dia macam kalau sepanjang hidup kita ni kita cuma tahu pasal penulisan saja, so in the end kita punya cerita tu pun dia jadi sempit tau. So antara sebab aku suggest bina career lain dulu tu supaya benda tu boleh jadi apa orang panggil topik untuk penulisan tu lah. Macam kalau kau jadi doktor, kau akan tahu macam mana nak buat cerita medical drama yang bagus. Kalau jadi cikgu, tahulah macam nak buat drama cikgu yang bukan mengarut macam GTO. tak GTO tu katakan kalau Kici tu dia tak boleh melawan, dia boleh ke tolong anak murid dia? Okay. Gue pesan macam tu kurang. So basically cari bidang kerja yang di luar bidang penulisan tu supaya benda tu boleh jadi source material. Aku tahu, aku risau aku tengah bayangkan 10-15 tahun nanti ada seorang murid kembali ke sekolah, dia nak jumpa cikgu dia. Cikgu, kamu menghancurkan mimpi nanti. Saya kena setuju tau apa yang Hasin cakap. Sebab sebenarnya kan untuk yang semua tak tahu, saya ada buat publish komik misi fizik dengan misi angkasa kan. Saya terpilih untuk dapat buat benda tu pun sebab saya ada jurusan sains fizik industri tau. Saya bukannya orang ambil saya sebab saya popular ke atau saya buat cerita best atau time tu. Saya cuma ada pengetahuan tentang sains saja. Sebab tu je kenapa saya dapat diberikan peluang untuk masuk tim misi time tu. Okay. Sebab memang jadi selain daripada buat komik benda tu semua. Jadi macam mana kau tahu kau tunjuk resume kau apa benda? Ni aku ada degree ni, jadi buat komik aku. Actually sebab saya memang tunjuk resume saya tau time tu dengan proposal cerita. Saya tunjukkan cerita saya tak ingat lah cerita apa saya tunjuk time tu. Tapi selepas tu bila dia tengok yang saya ada pengalaman tu, saya tunjukkan lah Tuan Nazri bagi saya lah, kata okey boleh ke buat ni. Lepas tu dia suruh saya propose lah cerita untuk cerita yang berkaitan dengan misi fizik lah. Jadi masa tu saya dalam masa 3 minggu saya siapkan cerita semua. Lepas tu
dah terbit lah cerita tu. Cuma yang Misi Angkasa tu lagi lama lah sebab saya kena buat research. Macam buat thesis sudah. Tapi cerita saya sekarang ni lagi thesis lah. Memang saya dalam fasa penyesalan lagi lah. Tapi menyesal buat. Dia contoh, it feels so bad but feels so good. Yeah, it's so bad. For me, Jadi aku nak tambah lagi lah. Aku sebagai editor editor tak bertauliah nak mengatakan satu, aku rasa nak bercakap walaupun aku tak buat cerita apa, walaupun aku hanya sembang debat kan, aku for people macam creators ataupun people yang nak cuba faham, nak tingkatkan dia punya literasi, comic literasi ataupun novel literasi, cuba cari apa yang kau suka tentang satu cerita dan cuba terangkan, cuba belajar terangkan kenapa kau suka cerita tu. Contoh, kau suka cerita, aku kasih cerita aku tak nak kasih Naruto, aku tak suka Naruto, nanti tak best. Contoh cerita Boku no Hero. Okay. Ada episod yang dia naik, ada episod yang down kan. Ada episod yang best, ada episod yang kurang best. So for those yang baca cerita tu dan invest dan suka cerita tu ataupun tak suka cerita tu, cuba fikirkan kenapa kau suka cerita tu, apa yang buatkan cerita tu naik, apa yang buatkan cerita tu turun, apa kekuatan ataupun kelemahan cerita tu, macam mana kau boleh tukar apa penekaran. Kalau kau tukar benda ni, apa akan jadi kan. Ini sangat general lah sebenarnya. Mungkin kau boleh juga kalau kau malas macam aku dulu, kau tengok YouTube video essay banyak-banyak pasal analisis. tu Saya buat benda yang sama tau. Saya banyak tengok video analysis, especially bagaimana orang kritik anime 90s lah. Banyak input yang saya dapat daripada situ juga. Ada yang panjang lebar. Tapi itu depend kepada video yang kau tengok tu lah juga. Tapi kau kena, you have to trust your gut. You might, aku tak kata janganlah di-influence benda tu ada bagus dia, tapi letakkan cermin antara kau dengan input tu supaya kau tahu apa yang kau suka dan kenapa kau suka. Sebab benda ni macam orang biasa, kalau orang Malaysia, kita ada cakap pasal benda ni dulu kan, orang kalau dia suka cerita, dia akan cerita pasal plot. Plot twist, climax ataupun karakter. Dia takkan cerita pasal tema, dia takkan cerita pasal acting, dia takkan cerita pasal karakter ni apa yang falsafah dia kurang. Falsafah cerita tu akan jadi kurang. Benda ni macam kiranya media literasi Malaysia ni, aku pada pandangan aku agak kurang lah. Sebab tu lah macam aku rasa kualiti cerita dalam Malaysia kurang. Sebab orang tak tahu nak tentukan mana yang best, mana yang tak best. Tapi yang tu aku pelik juga, macam kalau aku tengok YouTube kan, kebanyakan yang cerita-cerita macam Muhammad Khalid apa semua tu kan, dia orang akan kritik macam benda tu cerita Christopher Nolan. Padahal cerita-cerita macam tu tak perlu pun kritik macam tu, tapi tak biar, itu pendapat aku lah. Cerita apa tak tahu. Cerita Muhammad Khalid lah, Malaksa apa semua tu, cerita yang kelakar. Lepas tu dia komen macam cerita Christopher Nolan, macam kau tak patut lah, tapi biar. Aku tak adalah nak kata benda tu salah. Dia boleh lah. Mungkin dia suka komedi, dia macam komedi cerita lawak kan. Komedi ni ada, kau boleh analisis. Kalau kau mampu. Tak semestinya, mungkin kau tak suka cerita komedi. Up to you lah, for fun kan. Macam tadi, at the end of the day, you're having fun. Berapa persennya luck, berapa persennya skill kalau nak masuk ni sebenarnya? Berapa persennya luck? Aku kira aku lelaki nak mati tau. Aku lelaki yang gila nak mati. 80% lah. Even dalam kes saya pun, saya macam saya tak layak tau sebenarnya kalau nak cakap pasal skill. Sebab even saya pun sebenarnya saya macam gila nak mati juga tau. So sebenarnya saya boleh faham tau, sebab benda ni macam unfair lah untuk saya bercakap pasal benda ni. Jadi saya pun tak tahu juga nak cakap macam mana. Betul. Bang Hazif? Aku tak tahulah. Luck pun aku kurang, skill pun kurang. Sebab aku ambil banyak sangat masa untuk boleh breakthrough je. Like 10 years. 10 years nak boleh breakthrough saja. Aku macam kalau orang lain, ada sampai orang lain cakap kau berhentilah menulis, aku kesian tengok kau. Ni kata macam tu. Kau rasa macam mana? Aku tak adalah nak kata tak payah give effort je kan. Tapi it's like there's different types of effort. Macam
of course kau Betul. kena buat effort untuk perbaiki cerita kau, tapi kau kena ada effort juga to be at the right place at the right time. Ya, Hmm. especially macam mana awak nak grab that opportunity lah. Itu pun another set of talent ataupun skill yang kita kena ada juga. Dia bukan setakat pandai menulis saja. yang susah aku pun tak tahu macam mana kau nak dapat. Ya, Aku pun tak tahu. Aku dapat Ya. tu kira I don't know, aku maybe rasa masih adalah luck tu. dah. for budak-budak remaja sana, that basically means jangan nak terjaya nak jadi influencer. Cuma jangan jadi influencer typical. Kalau kau nak jadi famous ataupun be at the right time, maksud aku jangan aim to be influencer yang typical. But put yourself out there. Be as genuine as possible. Ya, Because sebab yang paling penting sekali kan bersungguh lah. Dan bila saya cakap bersungguh kan, tak semestinya kena paksa diri or go so far tau. Tapi yang paling penting sekali kan, awak kena tahu awak dah try your best, and then bila awak gagal kan, jangan terasa lah, jangan terasa apa yang orang lain ada, sebab awak cuma berfikir my time not come yet lah. Tu je yang ni aku rasa macam apa ni, sesi motivasi pula tiba-tiba. ini satu benda yang saya pernah discuss dengan Hasif tau dulu, yang sebenarnya kadang-kadang bila kita buat cerita atau buat karya kan, kita sebenarnya tengah dalam proses self discovery diri kita juga tau. Dan kadang-kadang apa yang kita cari dalam diri kita, orang lain pun mencari juga. Betul. Tak tahu lah macam kalau kau buat cerita je, orang tu akan try relate dengan diri dia. Sebab That's memang macam tu. Cuma melainkan kalau cerita tu kita tak boleh nak relate tau. Dia kalau sebab ada juga masa kita bila kita baca cerita kita tak boleh nak relate. Contoh kan bila saya baca buku pasal biologi kan, saya tak boleh faham satu hafah pun macam mana biologi tu berlaku. sama. Itu memang benda biasa tau. Macam kadang-kadang kadang-kadang Sebab tu- kita punya pemahaman lain. Sebab tu aku ambil engineering. Tak, sebab tu juga kenapa saya dah malas nak sambung belajar fizik. Tadi Ma ada mention pasal gagal kan. Okay. Sebab itu juga aku cadangkan for the beginning cari kerja lain dulu, sebab ada penulis dia cannot afford to fail. Sebab bila dia fail, dia akan effect hidup dia. Kalau dia bergantung 100% hidup dengan duit buku, kalau dia gagal, it's over. It's almost over for him. Sebab itu aku cadangkan better cari kerja yang stabil yang boleh support engkau punya impian nak jadi penulis tu. Sebab yelah, nak jadi penulis ni 10-20 tahun pertama mungkin kau tak boleh berjaya lagi, to be honest. Benda ni yang buat aku bersyukur jugalah mak ayah aku paksa aku jadi cikgu, walaupun aku sebenarnya tak suka pun. Tapi memang sebab, kalau bukan sebab kerja aku ada kerja stabil tu, aku mungkin dah berhenti menulis kot. Sebab yalah dah 10 tahun menulis macam tak ada orang panggil, tak ada hasil, kena give up lah. Sebab biasa orang kata give yourself 5 years. But macam aku rasa benda ni sangat interesting tau. Sebab coming back to macam effort untuk ketengahkan diri satu, grab the opportunity ni satu, effort for the stuff you do pun satu, perbaiki cerita dengan effort. Dua benda tu lah, perbaiki cerita dengan ketengahkan diri. Ya, Dia tak semestinya apa cakap apa? Saya lupa satu lagi benda penting. Kena sentiasa cari jalan untuk improve tau. Sebab Betul. kalau orang kan orang mungkin tak perasan tahu betapa sucksnya awak, tapi orang boleh notice awak improving. Tu satu benda yang saya perasan lah. Yang penting kau sebagai seorang pengkarya ataupun seorang in general as a person kan, kau kena faham apa kekuatan, kelebihan kau dan apa kelemahan kau. Macam aku sembang lebat, tapi sembang lebat aku berhasil ke akhirnya kan. Padahal aku tak fikir pun aku nak sembang lebat ni, aku nak jadi aku nak buat talk show dan aku nak jadi orang yang macam paling kritik. But once you get into that mentality kan, dia macam you're trying to put yourself above others. Betul. Aku rasa jangan jadi jangan strive to be an influencer typical. Betul. Faham tak? Dia macam
agak abstract sikit lah. Tak tahu aku kata be yourself, be as genuine as possible. Ya. And don't Sebab try orang to be nampak tau kejujuran tu. orang nampak kejujuran. Lepas tu bukan tu saja. Apa nama, ni something yang someone pernah cakap dengan saya juga tau. Bila kita buat satu benda tu bersungguh-sungguh kan, bersungguh-sungguh tu akan datang berkat tau. Yang penting sekali just just buat bersungguh saja, sebab nanti the time will come lah. Bila the time will come tu, yang penting sekali tahu macam mana nak grab dia lah. Well, tak semestinya apa ni, the opportunity will be in writing or making comic ke apa. Maybe kau ada kerja lain, maybe kau masuk company tu tiba-tiba perlukan I don't know, PR, HR ataupun media team, tiba-tiba kau termasuk kan. Those Sebab skills dalam will come in handy masa tu. sebab dalam kes saya kan, ada orang saya kenal, dia minta saya tolong buat layout untuk klien luar negara. So saya dibayar dengan US dollar. Wow. Yes. Macam yelah, aku tak rasa mak pergi uni sebab dia nak. Kena je. Sekali dapat juga kerja fizik tu. Dia tak tahu pun masa dia masuk uni, dia tak tahu pun dia nak buat komik. Tiba tengok ada hasil. So I feel that macam konsep ni dia apply juga in all things. Benda yang baik lah yang kau buat. Betul. Wow, ni macam tak motivasi pula. Wow, ni. Memanglah. Tapi dia penting tau. Sebab walaupun kita tak menjadi macam apa yang kita harapkan, it's not a bad thing tau. So sebab kadang kan ada orang dia terlalu sakit hati sebab benda tak berjalan macam apa yang dia harapkan. It's not really a bad thing. Tu benda yang important sekali tau untuk orang kenal benda tu. Apa saja yang berlaku kan, it's not really a bad thing. Unless lah kalau orang tumbuk muka awak tu lain cerita lah. I mean, yelah, Ma tahulah, Ma pernah kena. Aku pernah tumbuk dagu. Gila aku kena tumbuk. Apa hal kena tumbuk tu? Masa tu masuk Muay Thai. Kau jangan main. Lepas tu lepas tu dagu aku ada masalah macam senang tertanggal sebab ada TMJ. So tu yang saya terpaksa stop masuk Muay Thai tu. Oh gila. Ya. Betul yang tengah bagi yang kau ingat kau jumpa Ma kau boleh tumbuk dia, gila. Dia kopok malam kau. Tak apa, more weight equals to more impact. Yelah. Demek, itu bukan pujian Demek. Yang orang mengatuk. Itulah, at the end of the day itulah. Jangan abaikan pelajaran, still sambung belajar jugalah walaupun kau suka apa pun. Not specifically untuk pembelajaran lah. More like improve yourself. Yeah. Try lah. At least try. Sekarang kita nak dekat sejam dah aku rasa. Cakap pasal benda ni je pun. Nak end kan ke? Kita cakap pasal motivasi ya. Agak. Itu motivasi. It's like aku tiba kena panggil untuk talk dan talk pasal motivasi untuk menulis buku. Lepas sekali aku kena fikir tajuk baru pula untuk benda ni pula. Padahal macam tajuk yang paling berisi kali kau buat first episode terus readers dah baca tengok apa viewers nak tengok terus. Oh bijak. Bijak. Aku tak tahu aku bagi bad impression ke atau good impression ni. Tak bagi aku okey je sekarang ni. Okay. Kita suka sembang je lebat. Apa jadi kita go terus. Itulah pasal. Macam tak biasa. Apa dia editor. Kenapa kan? Editor tak tahu dia. Aku nak cakap apa ni? Kau nak cari pasal ke? Hari nanti jadilah. Aduh. Itulah sembang lebat. Tapi sembang lebat benda yang laku sekarang ni. Some reason je lah. Macam akulah paling bising kat Twitter. Masa semua orang follow aku. Tengok retweet aku berapa. Memang. Aku buat lawak tergelak terbahak-bahak. Lepas tu retweet sampai 3,000. Tengok ada orang iklan kat bawah aku. Baguslah tu. Akulah penulis apa manfaat kau dapat yang tu? Kau tahu? Akulah penulis yang buat cerita paling plot twist. Tapi bila aku baca Dengar aku overclaiming. Tak, sebab benda tu sebenarnya iklan tau. Tu sebenarnya taktik iklan. Banyak orang buat banyak iklan macam-macam taktik tau. Even ada ke yang main gear trick, contoh yang macam
atau apa nama? Boleh mention nama? Eh, Tak apa, tak dengar tadi. Tak ada apa. Tak apa, aku edit out. Kau bip. Tak apa nama, tapi apa contoh yang paling simple yang satu lagi kan yang saya suka, yang contoh macam Pizza Hut. Tahu tak macam mana Pizza Hut buat macam macam mana nak claim dia punya popularity, dia gunakan meme atau benda yang isu semasa. Meme. Meme. Sorry. Meme tu pun dah marah. Itulah apa nama? Bukan Domino's ke? Domino Saya ingatkan Pizza Hut bukan Dua pizza sama je. Banyak je company buat. Ada pizza. Tapi nanti dia orang terasa. Kalau kita famous tak pegak, boleh dia orang buat meme pasal ni. Itulah, tapi apa nama? Sebenarnya taktik advertise lah. So kadang kan taktik advertise tu kita tak boleh nak tengok macam baik dengan buruk tau. Diorang, sebab itulah dia cara dia orang macam nak naikkan macam apa, teknik memikat, something like that lah. Tu memang cara advertise tau. Faham, tapi kecewa juga. Bila terpengaruh tu beli, kecewa, menyesal. Tak apalah Hasif. Aku beli Facebook pun aku buat post tak lebih 5 like. Saya pun dah lama tak aktif kat Facebook atau mana-mana social media sangat pun. Kau WhatsApp aku pun macam aku dapat lebih daripada 4 like tu, aku boleh bersyukur dah. Okeylah tu. Okeylah. Tak apa, aku kerja bawah tanah. Kan Mak? Kerja bawah tanah lah kau. Taklah sebab Famous kan itulah aku sebab kasih. tak, sekarang ni aku kalau kau tanya aku kan, kadang kan ni satu benda yang seram lah kalau korang buat kerja komik lah. Ni satu benda yang mungkin korang kena prepare. Ni benda ni pun baru je berlaku dengan saya even hari ni juga tau. Sebab korang takkan sedar masa berlalu tau. Ada sekali tu kan saya tengah buat kerja, saya ingat hari ni hari Isnin tau. Sedar-sedar rupanya hari ni dah hari Ahad. Kan hari ni hari Ahad. Untunglah tak payah solat Jumaat. Lelaki semua kena tahu Jumaat tu bila. Yelah, lelaki kena tahu Jumaat tu bila. Tapi masalah yang paling utama ni saya kena bagi tahu one thing yang paling important tau untuk pelukis komik. Masa yang benda yang paling berharga kan, mula-mula masa korang buat komik kan, korang akan fikir korang nak buat cerita paling best tau. Selepas tu lama kelamaan korang akan shifted tau, daripada korang nak best, aku nak duit untuk survive. Kemudian kan selepas saya selepas banyak komik saya dah buat kan, saya baru sedar benda yang paling berharga bagi saya bukannya duit tau sekarang ni. Memang duit pun berharga juga. Saya pun tengah kat delivery food juga. Cuma benda yang paling penting sekali adalah masa tau. Masa kiranya kan kita tak ada banyak masa tau nak siapkan semua cerita semua. So benda yang saya sekarang ni saya fikirkan, macam mana aku nak cheating buat komik ni nampak macam best gila. Tu je apa yang aku fikirkan untuk buat komik sekarang ni. Padahal kita pusing-pusing benda sama. Jadi memanglah kita pusing benda yang sama. Tapi yang penting sekali untuk pengkarya lah. Kalau yang siapa-siapa dah buat komik lah, just fikir macam mana korang nak siapkan komik dalam masa yang singkat pada masa sama dengan kualiti dia nampak cantik juga. Tu benda yang bagi saya antara yang penting lah. Tapi yang penting sekali korang kena improving jugalah. Janganlah rushing, siapkan everything. Aku rasa macam stage tu akan sampai lambat lagi kot. Ya ke? Sebab dulu saya pernah tahu saya cheating. Selepas tu kan saya tak ingat, dekat Discord lah dulu, dekat international kan, orang attack saya kau-kau tau sebab saya tracing dulu atau saya photo manipulate. Dia orang marah gila tau sebab tu memang kena. Tu memang kena. Benda tu saya baru tahu rupanya itu macam like a scene tau. Like benda tu tak boleh dibuat tau. Walaupun dan kemudian kan ni sebab saya kena tanya bermacam-macam orang. Rupanya baru saya tahu kalau awak nak cheat, make sure awak cheat tu nampak macam awak betul-betul nampak macam tak nampak macam cheat. Ada originality. Ya, ada originality. Benda tu kan perlukan skill tau untuk make it believable. Kiranya kan kalau awak nak jadi penipu, awak kena jadi penipu yang berjaya. Media literacy lah, contoh Hilan Najib. Dia kalau awak gagal benda tu kan, orang akan attack awak. Sama ada kiranya awak kena pastikan awak berjaya tipu orang yang awak cheating. Cheating apa Mak? Saya cheat, kata saya cheat buat photo manipulation background. Orang itu marah dia. si kau. Sebab apa? Masalahnya kan, sekarang ni saya bukannya improving lukisan sangat tau. Saya improving cheating gambar atau tracing.
Yang itu benda yang tak boleh belah tau. Dan apa nama, sampai sekarang orang international masih lagi marah dekat saya lah sebab benda tu. Dia kalau kat US lagi pantang benda tu. Memang lagi pantang. Tu saya silap besar lah masa tu. Dan apa sekarang ni pun saya masih lagi macam tengah belajar. Tapi cara terbaik untuk saya improve sekarang ni memang saya kena cheat aja. Especially bila saya buat komik seorang-seorang. Kalau saya apa dapat collab bestnya. Tapi itu apa nama, ya doakan je lah saya dapat collab. Sebab sekarang ni kan dia, lepas tu satu lagi kan, kalau nak buat komik kan, buat je dengan apa yang ada dulu. Ada pensel dengan kertas, boleh je. Tangkap gambar je. Tu benda yang saya buat lah. Kadang saya masa saya tulis dekat atas katil, okay, saya tangkap gambar. Ternampak kaki. Delete balik. I mean, untuk komik sebab kau penulis kan, tapi macam for people yang nak buat dua-dua, menulis dan melukis, for the menulis part boleh lah buat macam sketches saja. But melukis tu still kena kau tengok reference selalu. Tak, memang lah. Untuk aku it's a different skill lah. Memang, tapi saya pernah saya apa nama ada kerja dengan klien kan, sebab saya memang ada buat sketches atau thumbnail juga tau. Tapi benda ni kan jadi semakin important bila pelukis tu tak reti bukan tak reti, sebenarnya lagi tepat macam tak faham apa benda yang saya guide lah. Sebab tapi sebenarnya memang masalah tak reti pun berlaku juga. Ada yang tanya saya macam mana nak buat layout buku, macam mana nak melukis. Dia tanya saya tau. Jadi kadang saya yang kena tahu benda tu dulu baru saya boleh. Jangan fikir kau lukis masuk Instagram banyak like boleh buat komik kau ingat senang ke. Ini satu benda yang mungkin orang tak tahu tau. Tapi ni apa yang saya perasan lah. Kebanyakan artis-artis yang amateur yang nak collab dengan orang kan, diorang bukannya collab dengan penulis tau. Diorang collab dengan pelukis yang dah kiranya pelukis yang lagi berpengalaman atau lagi senior berbanding dengan collab dengan penulis. Yang collab dengan penulis ni jarang gila. Sebab macam skill set dia jauh beza. Skill set dia untuk kau masukkan dia jadi komik yang komprehensif tu, skill set dia jauh beza. Betul. Sebab nak jadi penulis komik ni, awak kena ada skill tu. Tu satu benda yang tak ramai orang tahu tau. Kalau standard pelukis komik dengan penulis memang kena collab lah kiranya. Depends on the person. Dan juga depend pada cerita lah. Sebab aku rasa benda ni jarang berlaku kat Jepun sebab dia orang dah biasa dengan komik. Kau cuba bandingkan komik 70-an dengan sekarang kan, dia punya style dia lain nak mati. Not just because of technology but macam aku kata media literacy dia orang makin naik sebab benda tu dah jadi culture kan. So they know what works and what doesn't and how. Walaupun orang baru amateur baru nak start, dia orang dah ada macam you need to do this, you need to do that. Secara tak langsung. Betul juga. Betul, kalau macam penulisan nak buat buku apa semua tu ada tak orang collab? Ada je sebenarnya sebab contoh macam saya dengan Hasif, sebab Hasif pernah minta tolong saya untuk macam tunjukkan koreografi babak berlawan ataupun untuk beberapa benda yang dia tak mahir sebab dia minta tolong saya untuk advice. Kadang saya bagikan dia tulisan koreografi lah untuk dia boleh gambarkan dan kemudian asalnya Hasif dia tiba bulat-bulat apa yang saya tunjukkan. Selepas tu dia sekarang ni dia belajar improvise apa benda yang saya bagi lah. Tu one thing yang saya suka dengan Hasif sekarang ni, dia dah improvise. Sorry tak cerita novel. Aku my attention span kurang sangat. Dan juga satu lagi problem kan. Attention aku kuat pun tak juga. Tak apa. Satu lagi problem kan. Cara penceritaan novel dengan komik sangat ketara berbeza. Itu baru sekarang aku sedar tahu. Aku rasa dia adalah macam a few lah persamaan, tapi aku rasa untuk orang yang tak tahu baik treat them as different discipline. Disiplin ilmu yang lain. Okay juga. Macam aku nak komen pasal rahsia aku pun tak reti sebab novel. Betul. Sebab tu sekarang ni aku dah lama tau tak buat novel. Jadi banyak benda yang berkaitan novel, cara penceritaan semua pun aku tak tahu sebenarnya. Komik pun dah lama dah aku tak tulis aku. Betul. Kalau kau malas kau tulis je lah novel, lukis tu fikir je lah apa nak buat. Macam biasa. Tapi benda tu perlukan kreativiti tau. Dan ada pelukis tak ada skill set benda tu. Benda tu kena develop tau sebenarnya. Betul. Itulah aku macam biasa orang akan cakap kalau kau lukis lawa lah, aku tengok Insta kau bla 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 buat lah komik. Dia macam benda yang sangat nampak sangat orang tak faham. Betul. Banyak orang
orang memang tak faham benda ni tau. Orang ingat reti melukis terus boleh buat komik. Atau orang ingat reti menulis cerita boleh terus tulis novel. Dia sebab benda ni ada banyak branch dia tau. Kau tahu apa yang paling teruk apa? Apa dia? Oh, kau lukis komik mesti kau ambil architecture dulu mah. Apa kena? Apa kaitan kau lukis bangunan dengan kau lukis komik? Kau dah lukis watak. Kenapa ada C-square ke? Kau ingat ni apa? Phineas and Ferb. Watak semua tiga segi metal. Kalau penulis dia punya ni apa? Cikgu. Cikgu macam mana? Cikgu dia macam dia macam apa? Dia ada cikgu stereotype patutlah dia. boleh menulis. Dia kira sebab kalau ikut local punya writing history memang kebanyakan penulis ni dia bekerja dalam bidang perguruan. Macam apa? Za'abar tak silap aku. Dia pun bekas guru juga tu. Salah seorang yang paling famous lah. Okey lah. Cikgu do dia macam pekerjaan dia orang kan. Dia orang memang akan lebih in touch dengan budak-budak. Ya. As adults lah. Kebiasaan. Tapi Dia rumah misahkan orang. Tapi betul juga tu. Sebab apa? Penulis Lord of the Ring pun cikgu dulu. Lecturer. Siapa? Penulis apa? Lord of the Ring. Oh, Tolkien. Tolkien dulu dia pesyarat tak silap aku. Dia ada doktor ke apa benda tu. Dulu mengajar. Wow, tak tahu pula. Dia siap bawa bahasa kot. Yelah, bahasa tahulah tapi tak tahulah dia apa? Bekerja macam cikgu dulu. Wow, tak expect. Lecturer. Hebat. So dah sejam dah ni. Sebenarnya kita So aku rasa macam nak kita semua dah penat dah. First time record ni. Sebenarnya Sudah sejam. Sebenarnya ada tajuk utama dia nak sembang pasal movie dengan anime tapi tak masuk pula. Tak apalah. Tanya. Next episode. Next episode mungkin kita boleh cakap cerita apa pula lepas ni. Boleh juga. Cerita apa aku nak recommend. Kalau korang nak cerita kan, korang tag je aku tau. Korang tanya je Faiz ni dan aku akan komen ataupun balas kat mana. And biasa memang aku orang yang akan jadi kalau nak recommend cerita manga lah biasa. Biasanya aku baca sebab sebenarnya aku dah lama tak tengok anime tau. Aku biasanya baca komik je sekarang ni. Baca manga. Lagi laju. Manga canon lah sebab tu memang channel biasa manga banyak lagi gem, macam hidden gem. kan? Benda yang orang tak pernah dengar tiba-tiba goal. Macam satu cerita tu nama dia Magus of the Library. Aku dengan Amal baca lah. Cerita tu sumpah masterpiece 10 out of 10. Orang tak tahu langsung kat Malaysia. Cerita apa? Tak pernah dengar. Aku tak pernah dengar. Cerita tu Magus of the Library. Magus of the Library. Bukan kan. Toshokan no Daimajutsushi or something. Ya, cerita tu memang betul-betul masterpiece lah. Aku baca kan, aku rasa nak nangis gila tau. Sebab it is done so well. Dan juga dia macam mana dia deliver tu very nice tau. Kalau boleh kan rasa nak bedah je setiap page. Why this page make it so effective. Dia cerita part dia fantasy, history fantasy. Dia macam zaman pertengahan tapi fantasy punya world, tapi style dia zaman pertengahan lah. Kau bayangkan Arab masa tahun 11,000 yang tu, 11,000, 1,100 yang tu, 1,200, community Arab, fantasy lah, so tak adalah Islam sangat. Dan dia cerita pasal seorang ni budak miskin yang nak jadi tukang jaga librarian. Boleh usaha tu nanti. Itulah. Sebab aku suka tau, especially macam mana dia develop karakter. Lepas tu macam mana dia jadikan impactful. Kau bayangkan dia nak jadi librarian tu ada test tau, exam. Aku baca cerita pasal exam tu, aku lagi nervous daripada aku buat exam sendiri. Dia sampai macam tu tau. It's like holy shit. Itulah. Dia so benda-benda macam tu aku suka cari. Anime macam adalah anime best yang orang tak tengok lah, macam cari tamu. Dia tak banyak dah. Dia rasa berbeza gila tau. Even kalau korang tahu tak cerita Parasite yang anime? Parasite ada anime? Parasite ada anime. Bukan Parasite yang Korea tu lah tu. Okay. Yang Migi apa semua tu lah. Ya. Tangan dia boleh tukar-tukar tu. Komik dia lagi best. Oh ya, okay. Sebab dia sebab storytelling dia berbeza tau daripada yang anime punya. Yang tu betul lah kot. Sebab yelah manga dia kan
80 ke 90-an keluar tu? 90-an. Memanglah patutlah. Dia memang Macam masa mana golden dia age lah. dia- Golden age Dia dark manga. Manga dia aku tak tahu. Aku baca dulu tapi mungkin dekat-dekat hujung tu sebab dulu aku baca macam faham tapi macam tak faham juga. Dan sebab dia macam filosofikal sikit kan. Ya betul. Tapi aku rasa dia punya mood pun macam berbeza juga. Aku rasa kalau manga dia macam lagi dark dari dia punya anime tu kan. Dia biasa kalau cerita yang best ni ataupun game ke atau apa kan. Kalau dia macam cerita tu kau boleh baca berkali-kali dan kalau kau spoil pun cerita tu still best. Yes. Cuba kau fikir cerita apa yang kau kalau kau spoil cerita tu still best. Contoh cerita. Contoh cerita For now, Aku boleh fikir Berserk lah. Berserk memang best. Boleh lah. So Ya. ataupun Vinland Saga ataupun Ya, cerita Vinland macam- Saga best. Aku agree. Ataupun Vagabond dengan Blade of Immortal. banyak cerita seinen lah, shonen ada. Ya, selalunya cerita yang kita boleh nampak setakat ni kan, cerita yang masih lagi stay evergreen sampai sekarang tau. Daripada dia punya kiranya macam melepasi dia punya zaman lah. Okay, aku rasa kita nak stop dah podcast ni tadi. Tapi Tapi itu sikit saja. aku nak tidur dah. Aku baca shonen kat sini. Yai. Aku baca shonen, mana nak cerita. Shonen aku baca tapi biasanya drama yang slice of life lah, drama ke. Yalah. Kalau Shonen belum ready lagi kot. Shonen oversaturated. Yang typical. So kau patut cari. It's very hard to find a good shonen. It's Tapi like kan aku suka it's really easy to find a good shonen. It's really hard to find a really great shonen. Faham. Sekarang aku ni baru habis baca Hard Gear. Yang buat dulu dia buat manga Black Torch tu. Tsuyoshi Takaki kan nama dia. Dia buat Black Torch tapi Black Torch tu macam kurang sikit lah. Hard Gear ni macam okey sikit tapi tengah hiatus sekarang. Okay lah kita Aku rasa kita tamatkan dulu yang ni. Next podcast kita cerita. Next podcast is basically anime and manga recommendations. 2 hours. Okay, so last kata terima kasih sebab dengar kita orang merapu ni sampai habis. Kalau korang suka boleh. Aku tak tahu last kita. Aku rasa macam ceramah motivasi tu. Okay, kalau suka boleh like. Kalau rajin subscribe. Kalau baik boleh share. So terima kasih. Kalau interested dengan panelis ni boleh follow social media Tiko. Jadilah. Okay, boleh. Saya cuma boleh cakap je lah webtoon saya. Asyik dia ada buat buku nama dia Hayalan dengan Diraksha. Suma pula ada buat webtoon. Link ada dalam description probably. Yes, insyaAllah aku akan letak. Okay. Alright. Okay, bye. Okay, bye. Bila kita nak record